Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan takut saya tak pakai uh, spek hitam seperti biasa ya. Tetap ganteng. Okey, pakai spek hitam tu biasalah kan. Saya ni kan pemalu. Okey. Hari ini saya nak bercerita tentang satu perkara yang menjadi perbualan di kalangan postgraduate tentang SEM, Structural Equation Model. Saya dah siapkan ringkasan dia. Okey, bersedialah. Sebab untuk memahami SEM itu secara menyeluruh sebelum kita tahu apa itu SEM. Kalau kita pergi bengkel SEM, kita baca buku SEM, kadang-kadang dia dimulakan dengan satu persoalan yang besar. Dan kita kena baca habis pula baru nak faham apa itu SEM. Tapi nak sampai ke habis tu dia tak faham dah untuk beberapa line ke surat awal. Jadi kita pun fed up. Okay? Okay. Structural equation model adalah satu analisis untuk kita confirmkan. Okay, saya guna perkataan mudah dulu sebelum pergi kepada perkataan endogenous, exogenous ya. Perkataan mudah, katalah kita ada IV. Okey, pemolek ubah tidak bersandar ini, pemolek ubah independen ini, A, B, C katakan tiga mempengaruhi D. A, B, C mempengaruhi D. Jadi kita baca teori-teori kita dapati ada tiga perkaitan ini yang sentiasa dikatakan mempengaruhi D. A, B, C, pemolek ubah A, B, C mempengaruhi D. Jadi kita nak confirmkan betul tak A, B, C mempengaruhi D ataupun A, B sahaja. D ni tak relevan. Okey? Jadi kita nak uji semua itu. Okey? Apa yang dikatakan dalam satu analisis structural equation model. Jadi SEM ini dia bermula dengan dua. Okey, sebelum tu saya nak betulkan istilahnya. Pertama kita menggunakan istilah construct, bukan pemboleh ubah. Pemboleh ubah selalu dirujuk kepada pengukuran secara direct. Umur kita, pendapatan kita, dekat sini ya. Umur kita, pendapatan kita, gaji kita, itu pemboleh ubah yang berubah daripada seseorang ke seseorang yang kita ukur secara direct. Tak timbul masalah, tak timbul isu, tak payah nak pakai structural equation model. Tetapi bila kita nak mengukur satu pemboleh ubah yang hypothetical, satu pemboleh ubah yang dikatakan sebagai indirect measurement, contohnya kepuasan. Siapa boleh ukur kepuasan? Macam mana kita mengukur kepuasan perkahwinan kita? 1 sampai 10 kan? Tetapi adakah 1 sampai 10 tu betul-betul mewakili apa yang kita nak tunjukkan kepuasan kita? Okey, 1 sampai 10 maybe kepuasan seksual. 1 sampai 10 maybe kepuasan fizikal. 1 sampai 10 maybe kepuasan material. Tapi keseluruhan dia, kepuasan dikatakan perkahwinan itu satu yang abstrak. Jadi kita kena ada banyak item-item pula untuk tentukan satu konstruk. Jadi konstruk itu satu pemoleh ubah yang dikatakan latent, yang tak boleh diukur secara direct. Okey, kita kena ada banyak item lah. Bukan item kepuasan material saja. Banyak lagi item, maybe 10, maybe 15 item ya. Jadi structural equation model dia cuba mengesahkan bahawa setiap konstruk ini menyumbang kepada satu konstruk lain. Contohnya konstruk yang diukur tu kepuasan hidup. Salah satu konstruknya kepuasan berumah tangga, kepuasan menimba ilmu, kepuasan dalam kerjaya, kepuasan dalam sosial. Jadi ada tak keempat-empat ni mempengaruhi kepuasan hidup? Betul tak keempat-empat ini ada hubungan direct untuk menentukan kepuasan hidup? Dalam bacaan kita, yes. Tetapi kita kena uji kepada sampel yang sebenar. Jadi apa yang SEM lakukan adalah untuk pertamanya dikatakan dikatakan sebagai measurement model. Measurement model tu, okey, SEM ya, dia pertama measurement model. Measurement model ni apa dia? Dia mengukur dulu setiap satu konstruk itu dengan item-item tu betul ke tidak item-item tu boleh mewakili konstruk. Kalau kita ada 4 konstruk, satu konstruk 10, kita ada 40 item. Maka setiap konstruk itu dikatakan measurement model. Kita nak menguji betul tak satu konstruk itu diwakili item-item tersebut. Dan selalunya kita gunakan CFA, Confirmatory Factor Analysis. Okey. Jadi pertama measurement model. Setelah kita pastikan contohnya telah kita pastikan bahawa daripada 40 item tadi hanya sebenarnya 35 saja yang mengukur ke 4 konstruk, ada 2 3 ada 5 lagi tu yang tak ada kena-mengena, kita gugurkan. Jadi kita dah selesai CFA, iaitu measurement model.
maka kita masukkan pula ke dalam satu persembahan grafik. Okey, satu persembahan grafik seperti ini. Okey, di mana kita ada, katalah sini kan 1 dan 2 mempengaruhi X, mempengaruhi Y. Kita letakkan dalam grafik pula untuk kita menguji kita structural model. Yang kedua untuk menguji structural model. Okey, jadi bila kita uji structural model, kita dapati maybe daripada 4 elemen tadi 3 saja yang betul-betul mempengaruhi Y, sedangkan satu daripadanya menjadi moderator pula. Okey, jadi moderator pula. Jadi kita bincang nanti lepas ni moderator ya. Okey. Bagi struktur equation model ya, kelebihan dia boleh menguji pelbagai konstruk dalam masa serentak. Kita boleh masukkan 5, 6, 7, 8 konstruk dan dia boleh ukur secara serentak. Bermula dengan measurement model, lepas tu structural model. Okey, itu kelebihan. Dan dia akan melibatkan skala interval ataupun ratio. Okey, kenapa saya letak 1 sampai 10? Kerana dia boleh memberikan ketepatan yang lebih compare dengan 1 sampai 3, 1 sampai 5 kan. Kalau 1 sampai 17 jarang orang buat pula kan. 1 sampai 20 sampai 100 kan. Tapi 1 sampai 10 ni is reasonable dan favorable kepada sebahagian besar pada mereka yang menggunakan struktur equation model. Okey ya. Jadi konstruk yang saya katakan sebagai IV tadi, seperti IV ya, yang mempengaruhi X ya, mempengaruhi Y kan. X tu okey, dia adalah kita katakan sebagai IV, iaitu endo. Dan okey, sorry ya. Sorry terbalik. Okey, minta maaf saya betulkan. Okey. Di hujung tu adalah endo ya. Dia ni adalah DV. Okey, di sini ada IV ya. IV exo yang keluar dimasuk ke dalam DV. Okey. Jadi namakan latent construct. Biasalah kan, kita bukan buat benda ni hari-hari kan. Tambah pula perkataan ni pun bukan kita buat hari-hari pun. Okey, itu endo dengan exo. Okey, jadi saya nak simpulkan untuk berapa minit dah? Dah 7 minit ya. Maybe sesuai untuk video pertama saya saja. Kena buat 2-3 video ya, mungkin 2 video ya. Okey, so dalam video pertama ini, struktural equation model adalah satu analisis yang menganalisis latent variable ataupun construct. Okey, di mana kita nak tahu sama ada konstruk A, B, C mempengaruhi satu konstruk ataupun X1, X2, X3, X4 mempengaruhi Y. Okey, jadi sebelum kita tahu X1, X2, X3, X4 mempengaruhi Y, kita kena tahu dulu betul tak X1 itu diwakili oleh item-item tertentu. Jadi kita kena uji itu dulu. Pengujian itu dinamakan sebagai measurement model. Okey, selepas kita pastikan bahawa semua item-item itu sesuai menggunakan CFA, confirmatory factor analysis, maka barulah kita letakkan dalam bentuk grafik untuk menguji sama ada X1, X2, X3, X4 itu dapat mempengaruhi Y. Okey, jadi kita tengok dua hubungan sebenarnya. Hubungan antara X1, X2, X3, X4 itu namanya correlational path. Hubungan correlation. Antara X dengan Y pula causal path ataupun hubungan sebab yang menyebabkan X dengan Y. Okey, tetapi kelebihan struktur equation model, sekiranya hubungan antara X dengan Y ni rendah, okey, dan kita letak pula katakan X3 di atas sana dan dapati hubungannya signifikan, okey, antara X1 dengan X3 dengan Y, maka ia maybe adalah satu moderator. Bermakna X1, X2, X3, X1, X2, X3 contoh kan mempengaruhi Y, tapi X4 menjadi moderator. Jadi itu juga boleh diuji oleh struktur equation model. Jadi saya berhenti setakat ini saja dulu. Kita sambung dalam video yang kedua. Sekarang pun dah kat 10 minit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you. Mwah.